Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan Sahih Bukhari di bawah Kitabul Ilm, muka surat 16, nota kaki yang ke-18, muka surat 16, nota kaki yang ke-18. Perbincangan masih lagi berkait dengan hadis yang ke-59. Ayat ini berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan oleh seorang A'rabi. Dia tanya Nabi SAW berkenaan dengan bilakah berlaku kiamat itu. Bilakah berlaku kiamat? Jadi Nabi SAW tidak menjawab tarikh berlaku kiamat ataupun bila berlaku kiamat, tetapi jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW adalah sebahagian tanda kiamat itu, ataupun lebih tepat lagi satu tanda kiamat dalam hadis ini. Padahalnya tanda-tanda kiamat itu banyak. Perkara itu disebut dalam hadis lain. Baik, Nabi SAW tidak menjawab dengan menceritakan semua tanda-tanda kiamat, kerana tanda-tanda kiamat itu banyak. Dan kalau mengetahui satu sahaja pun sudah memadai, walaupun terdapat banyak hadis-hadis tentang alamat-alamat kiamat itu. Sebab kalau tahu satu pun sudah tercapai maqasid kiamat itu. Jadi jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW di sini, meskipun satu sahaja, namun ia adalah umum, sehingga boleh dikatakan kepada segala perkara yang disia-siakan dan tidak diletak pada orang yang sepatutnya. Jadi semua perkara yang diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan akan menemui kemusnahan dan kehancuran akhirnya. Jadi kiamat di sini pula boleh jadi bermasuk kiamat yang besar, iaitu kiamat yang menjadi kemusnahan, yang dikira sebagai kemusnahan secara total alam ini. Dan boleh jadi juga kiamat yang dimaksudkan ialah kiamat kecil dengan erti kehancuran atau kematian. Sebab kematian ini disebut juga sebagai kiamat sughra. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Apabila seseorang kamu meninggal dunia, maka itu bererti telah tibalah kiamatnya. Mana kiamat untuk individu itu. Mana kematian itu begitu. Sebagai isyarat bahawa, jadi sudut persamaannya apa? Di sini tidak disebutlah. Jadi apa sudut persamaan sehingga disamakan kiamat, disamakan mati seseorang itu dengan kiamat, dan kiamat itu untuk dia sahaja. Jadi apa persamaan antara kiamat dengan mati itu? Di sini antara persamaan dia lah yang paling besar ialah berakhirnya hidup seseorang itu. Tapi kalau berlaku kiamat yang kerosakan besar itu keseluruhan lah, langit runtuh, bukit bukau hancur, itu berakhir kehidupan manusia seluruhnya. Jadi kalau bila berlaku kiamat besar, maka di situ bermula, berakhir dosa, pahala manusia berakhir di situ.
Mana tidak ada lagi perbuatan manusia yang dikira sebagai dosa pahala. Dia berakhir di situ. Tetapi bila mati seseorang, itu juga menunjukkan sudah berakhir perbuatan manusia. Tidak ada lagi perbuatan yang lahir daripada manusia. Cumanya bezanya bila kiamat kecil itu, bagi sesengah orang tu pahala dia masih berjalan. Kalaulah semasa dia hidup tu dia melakukan banyak amal jariah, begitu juga dosa dia mungkin masih berjalan. Jikalau semasa hidup banyak dia lakukan dosa yang menjadi punca pada orang lain berbuat dosa. Ada juga dosa jariah tu ada juga. Mana walaupun tuan dia mati, dosa masih dicatat, ada juga. Itu kalau berlaku gitu, mana satu kezaliman yang sangat besar lah yang dilakukan oleh seseorang itu. Baik, jadi kesesuaian hadis yang ke-59 ini dengan tajuk babnya terletak pada kata perawi, ja'ahu a'rabiyun faqala mata sa'ah. Telah datang kepada Nabi oleh seorang A'rabi, lalu dia bertanya, bilakah berlaku kiamat? Itu mana kesesuaian hadis 59 dengan tajuk tu. Dengan tajuk. Jadi kalau kita perhatikan tajuk tu, coba tengok muka surat berapa tu? 6 tu muka surat 6 itu, babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-hadith thumma ajaba as-sa'il. Orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu ketika dia sedang sibuk berbicara dan dia menyempurnakan bicaranya terlebih dahulu, kemudian selepas itulah baru dia menjawab soalan orang yang bertanya. Jadi A'rabi ini datang dalam majlis ilmu Rasulullah, kemudian tak ada tunggu habis Nabi kecek, tanya selalu. Itu tajuk dia. Jadi kalau nak kiranya dari segi adabnya tak sesuai lah. Tetapi Nabi SAW tidak marah kepada orang bertanya tu, cuma dia diam, dia terus bercakap. Selepas tu barulah dia memberi jawapan kepada pertanyaan itu. Itu kesesuaian tajuk. Antara pengajaran, pedoman, panduan dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini, daripada hadis yang ke-59, apakah pengajaran yang kita boleh faham? Yang pertama sekali, ilmu bertambah dan berkembang dengan adanya soal jawab. Maknanya diskusi ilmiah ini satu perkara yang merupakan keperluan manusia. Diskusi ilmiah ini bentuk soal jawab itu. Yang kedua, setiap soalan tidak wajib dijawab dengan segera. Guru yang tidak memberi jawapan dengan segera tidak boleh terus dianggap sombong, dan ia tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyembunyikan ilmu. Yang ketiga, perlu adanya kebijaksanaan guru dalam menjawab atau tidak menjawab soalan, karena terdapat pelbagai cara menjawab soalan sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ini antaranya. Jadi bagi seorang guru, bila dia nak jawab tu, mana dia ada pilihan. Yang pertama sekali, antara pilihan dia, tidak wajib dia jawab on the spot, dia jawab segera dengan kadar segera. Itu tidak wajib. Yang kedua, kadang-kadang soalan itu tidak perlu dijawab pun, bahkan diam itu lebih baik. Sebab kadang-kadang soalannya ada soalan yang berbentuk provokasi, ataupun tidak provokasi pun, mana orang bertanya tu dia tidak tahu soalan tu boleh menimbulkan perkara yang tidak baik. Dia bukan bermaksud untuk provokasi pun. Tapi bagi seorang guru, dia kena fikirlah, kalau dia jawab secara terbuka, boleh jadi timbul banyak masalah. Setengah-setengah soal jawab itu perlu dalam bentuk, orang panggil secara face to face lah kita, secara mana individu. Ada soalan yang memang tidak perlu dijawab langsung. Ni tak perlu jawab. Kalau jawab lagi timbul masalah. Kadang-kadang ada orang bertanya tu, dia nak tahu mauqif, dia nak tahu sikap seseorang tu. Ini soalan provokasi lah juga ni. Ada yang perlu dijawab sebahagian sahaja sesuai dengan keperluan orang yang bertanya. Kadang-kadang soalan itu umum. Jadi kalau kita nak jawab bagi seorang guru, dia kena buat andaian. Jawapan itu biarlah bersesuaian dengan orang yang bertanya. Misalnya kalau orang kampung tanya, kadang-kadang dia tanya soalan itu umum. Jadi kalau kita nak jawab biar sesuai dengan tahap dia. Supaya Sayyidina Ali katalah, mana kita nak bercakap dengan orang ni ala qadri ukulihim.
Bila kita nak bercakap dengan seorang ni, kita kena bercakap sesuai dengan kadar akalnya. Mana kalau kita bercakap lebih daripada akal dia boleh timbul masalah, timbul fitnah dan sebagainya. F, ada jawapan yang diperlukan hanya ringkas tapi padat dan sampai maksud yang dikehendaki dengan soalan itu. G, menjawab lebih daripada apa yang ditanya kerana ada faedah dan ada maksud di sebalik jawapan yang lebih tu. Kadang-kadang tanya ringkas, jawapan berjela-jela. Sebab kadang-kadang kalau jawab sikit dia jadi silap faham. Jadi payah juga tu seorang guru nak buat, kita kata, klasifikasi tu. Nak jawab macam mana ni soalan ni. Kadang-kadang guru ni bila tanyakan muslim gak auto jawab mana. Tu kan. Kadang-kadang soalan tu ada yang tidak ikhlas tanya tu. H, jawapan dengan isyarat semata-mata. Kadang-kadang jawapan tu dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Ada juga begitu, tengoklah keperluan. Okay, yang keempat, pada dasarnya pelajar tidak elok mengemukakan sesuatu soalan ketika gurunya sedang sibuk mengajar orang ramai dan sedang bercakap dengan seseorang. Ia seharusnya menunggu sehingga gurunya selesai mengajar atau bercakap dengan seorang. Maknanya bagi ni adab lah. Adab seorang bertanya, dia kena lihat kesesuaian. Orang duduk tengah kecek, dia pergi tanya. Tu. Sebab itulah dalam agama kita, kalau orang sedang bercakap ramai-ramai dalam kitab mazhab Syafi'i pun dia kata tak sunnah kita bagi salam assalamualaikum, khususnya dalam kelas ketika mengajar begini. Tengok keadaan. Misalnya dia masuk melalui pintu masjid tu, assalamualaikum derah. Kena berhenti mentah. Kena berhenti jawab salam dia. Tu tak molek. Sebab ada dalam hadis Nabi, sahabat Nabi bila masuk dalam majlis ilmu Nabi, dia masuk tu dalam keadaan menundukkan kepala. Sehingga dalam hadis tersebut dia masuk tu dalam keadaan, kita kata, sembunyi, dalam keadaan senyap lah. Sehingga seperti burung kota. Burung kota macam burung puyuh tunduk senyap masuk dulu. Tak boleh salam. Jadi maknanya dia tidak mengganggu Nabi dan audien yang sedang mendengar kuliah Nabi. Itu sunnah. Jadi kita pun begitulah. Tapi kalau kawan-kawan kita duduk kecek 4-5 orang, kalau kita yakin bagi salam lebih baik, boleh bagilah, tengok keadaan lah. Tapi kalau siapa mereka mengganggu, jadi memotong percakapan orang, kadang-kadang percakapan itu penting. Lepas jawab salam tak ingat nak start mana. Tu perkara-perkara gitu perlu diambil perhatian. Yang kelima, sesuatu soalan juga sekiranya boleh dijawab, eloklah dijawab dengan segera. Kalau boleh dijawab dengan kadar segera, molek jawab selalu. Yang keenam, dalam keadaan orang yang ditanya sedang sibuk mengajar, berbincang atau melakukan sesuatu pekerjaan, tidak perlulah orang yang ditanya itu berhenti untuk menjawab dengan kadar segera apa yang ditanya. Ia boleh saja meneruskan pekerjaannya. Setelah selesai semuanya, barulah jawapan diberikan. Yang ketujuh, guru tidak sepatutnya terus marah pada murid yang mencelah dengan pertanyaan ketika dia sedang berbicara atau mengajar. Maknanya kena tengok keadaan. Jadi kalau guru sedang mengajar, kadang-kadang ada pelajar mencelah. Kadang-kadang celahan itu perlu. Jadi kalau nak, sebab dia kadang-kadang persoalan ni bukan dalam bentuk soalan 100% pun, dalam bentuk celahan berkait secara khusus apa yang baru disebut tu. Kalau nak tunggu selepas daripada tu, boleh jadi masuk topik lain tu. Kadang-kadang guru tak ingat tu, anak sebut ke dia tadi enta tanya tu tak. Jadi kadang-kadang kalau dia mencelah ni ada juga kebaikan dia. Jadi perkara ni dia tidak mutlak lah, tidak molek kan? Jadi guru kena sabar lah. Kena sabar kan? Yang ke-8, guru hendaklah terus berlembut dengan pelajar, walaupun pelajar atau pemurid itu kelihatan kurang beradab dengan kejahilan. Ini makna guru. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia ada dalam kenyataan dia, dalam bab ilmu, Imam Syafi'i kata bertuah seorang murid bila dia dapat guru yang sabar. Kenyataan dia ni, sebab guru Imam Syafi'i ni ramai, 1000 lebih.
Jadi kenyataan Imam Syafi'i itu merujuk ketika dia menjadi pelajar. Kalau guru tu sabar, guru tu jenis memahami jiwa pelajar, tidak bengis, bertuah seorang anak murid. Bila dia jadi guru, dia sebut pula, dia kata bertuah seorang guru. Kalau pelajar-pelajar dia jenis cerdik lah, jenis faham adab itu. Kalau tidak sakit jiwa juga guru kalau anak murid kurang adab itu. Jadi dua keadaan itu sangat diperlukan dalam kehidupan pengajian itu, dalam dunia pengajian itu. Sebab tu Imam Syafi'i kata begitu. Yang kesembilan, orang yang berurusan terlebih dahulu berhak didahulukan daripada orang yang datang kemudian untuk berurusan. Jadi kalau seseorang itu sedang berurusan dengan orang lain, dia kena selesai tu dulu, baru boleh sambung urusan dengan orang lain itu. Hal ni juga termasuk adab bermuamalat dengan manusia. Yang ke-10, orang jahil hendaklah merujuk pada orang alim untuk mengetahui persoalan-persoalan agama. Okey, yang ke-20 ni kita masuk pula bab yang ketiga. Kita masuk pada bab yang ketiga. Bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab yang ketiga iaitu bab orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Boleh ke tidak masa kita mengajar tu guna suara yang tinggi? Boleh ke tidak? Sebab kalau kita tengok dalam internet tu ada setengah-setengah pengkuliah lah nyetepik dalam masjid siapa kejut khabar orang. Boleh ke tak siapa ketemu tu? Bukan bertepik tu kejut lah. Sedangkan masa dia bertepik itu bukan dalam proses menyampaikan ilmu, dia gurau dalam masjid. Kalau kita jawapannya tak boleh lah ayat lalu, jawapannya tak boleh, kalau siapa gitu hak bolehnya setara mana? Cuba kita tengok. Mana siapa ahli penah tu tapi dia kejuk khabar, terakak punggung. Ada jenis gurau jenis lagu tu. Itu tak sesuai dalam masjid. Cuba kita tengok di sini. Ini termasuk adab semasa mengajar dan adab dalam masjid. Kalau mengajar dalam masjid masih ada adab lain lagi. Bukan sekadar adab mengajar saja, adab ketika berada dalam masjid. Baik, cuba kita tengok. Seperti pada bab sebelum ini, hadis yang dikemukakan di bawah bab ini, cumanya anda nak baca hadis dulu lah. Kita baca hadis dulu sebab di bawah bab ni ada satu hadis lah. Cuba tengok pada muka surat 19 tu. Di bawah bab yang ketiga ni Imam Bukhari kemukakan satu hadis, iaitu hadis yang ke-60. Wa bi qad hadatsana Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqatna as-salah wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawtihi wailul lil a'qabi minan nar wailul lil a'qabi minan nar atau wailul lil a'qabi minan nar marratain atau thalatha. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, pernah Nabi SAW ketinggalan di belakang kami dalam satu musafir, dalam satu perjalanan. Kemudian beliau SAW sempat sampai kepada kami ketika kami sedang berwuduk di penghujung waktu salat. Di penghujung waktu salat. Nabi dah dengan kami lah. Dah dengan kami. Jadi dalam keadaan mahu cepat tu sebab waktu solat tu nak habis dah. Jadi ambil wuduk pun dalam keadaan tergesa-gesa lah. Jadi kami hanya menyapu bahagian atas kaki kami saja. Jadi ambil wuduk tu, mana wuduk ni dengan air lah, bukan tayamum ni. Jadi basuh kaki tu pakai sapu gitu, tak gosok tu. Lepas tu bahagian atas saja, bawah dak. Jadi tak sempurna lah. Apa tu? Sebab gaduh, tergesa-gesa, masa nak habis dah ni. Jadi Nabi tengok tu perbuatan setengah sahabat buat gitu tu. Ni kena ingat ni dalam proses pendidikan. Nak boleh sahabat jadi khaira ummah ukhrijat linnah, inilah antara proses yang dilalui oleh sahabat. Dan keadaan ini dia memberi pengajaran besar kepada umat kemudian. Bila Nabi tengok gitu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan setinggi-tinggi a'la sautih.
Habis kalau kita sebut bahasa Kelantan kita, habis ring Nabi laung. Gapo dia Nabi kata? Wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah berupa api neraka untuk tumit-tumit. Kecelakaan berupa api neraka untuk tumit-tumit. Kecelakaan berupa api neraka untuk tumit-tumit. Jadi Nabi sebut gini perawi syok, sama ada 2 kali ataupun 3 kali. Tu baik. Itu hadisnya. Jadi poin utama daripada hadis ni nya, ketika Nabi nak mengajar sahabat supaya mengambil wuduk dengan betul, Nabi laung dengan suara yang sangat keras. Jadi wailul lil aqabi minan nar ni satu bentuk pengajaran Nabi kepada sahabat, tapi bi'ala sauti, dengan suara paling kuat. Baik, cuba kita tengok kan. Cuba kita tengok. Tadilah nota kaki yang ke-20 tu. Nota kaki yang ke-20, tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, yakni bab yang ketiga ini, sebenarnya bertujuan memberitahu bahawa perkara yang sangat berharga seperti ilmu sememangnya mempunyai adab dan disiplin tersendiri untuk diperolehi. Seperti pada bab sebelum ini, hadis yang dikemukakan di bawahnya ialah berkaitan dengan ahli ilmu yang ditanya oleh seseorang ketika dia sedang mengajar dan berbicara dengan orang ramai. Hak tu hak hadis sebelum ni. Hak hadis yang ke-59, hak baru lepas kita bincang itu. Jadi tindakan Nabi SAW dalam hadis tersebut mengisyaratkan juga kepada adab dan etika yang betul dalam menanya ke persoalan. Kalau hadis 59 sebelum ni, mana Nabi nak isyarat apa Nabi tak jawab lalu. Nabi sudah dulu percakapan dia. Itu isyarat bahawa bertanya ketika guru sedang berkuliah, sedang bercakap, guru sedang bercakap lah. Itu bukan, tidak termasuk dalam adab. Semolek-molek tunggu dulu. Sebab persoalan yang ditanya tu persoalan lain, tak serupa dengan hak sedang Nabi bercakap itu. Tapi kalau dalam kuliah gini, kalau dia tanya hak berkait dengan hak kita bicara, tak apa tu. Itu lain cerita tu. Misalnya duduk tengah kuliah gini, dia angkat tangan, dia tanya apa berkait dengan hak sedang dibicarakan dalam tu lain. Ni dak ni. Dia tu bukan duduk dengar pun Nabi duduk kuliah tu, ataupun Nabi duduk bicara dengan sahabat. Dia mari tu terus mari tanya soalan apa, soalan lain suku sakap. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Nabi tak jawab. Tajuk bab yang ketiga ni pula, kita baru masuk dalam perbincangan ni, dibuat untuk menghilangkan kekeliruan tentang kemestian seseorang itu bercakap dengan suara yang perlahan dan lembut ketika menyampaikan ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama, semata-mata untuk menjaga adab. Takut kita faham tak boleh langsung kecek derah masa mengajar ni. Kadang-kadang kalau ada keperluan tu, perlu dinyaring ke suara tu. Itu nak ayat tu ya. Baik. Memanglah sebahagian daripada sifat dan perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam keadaan biasa memang Nabi tak bercakap derah gitu. Bahkan disebut oleh sahabat sebut tentang sifat Nabi. Misalnya antara di sebuah ni sahabat sebut ni. Sahabat kata Nabi ni laisa bi fadhin wala ghalid wala sakhabin fil aswaq. Nabi Muhammad ni bukanlah seorang yang kasar dan keras. Ni perwatakan dia. Bi fadhin wala ghalid ni kalau dalam syarah hadis dia, kalau kita terjemah kan, kalau kita tengok syarah hadis, Nabi ni orang panggil kelakuan zahir. Karakter dia lah tidak seperti orang jakun. Kita boleh kata begitu kalau berdasar pada syarah ni. Mana kalau dia berjalan, cara dia angkat tangan, cara dia paling, semua tu tidak menunjukkan kelakuan orang yang kasar. Tidak. Itu makna fazzin wala ghalid. Setengah ulama kata fazzin ni tidak kasar dari segi pergerakan tubuh. Ghalid ni tidak kasar dari segi kita kata perwatakan ketika jawab soalan, ketika bercakap, tidak jenis kasar. Tapi dengan lembut.
Selagi yang ketiga, wala sakhaf fil aswaq, dan dia tidak suka berteriak, bertempik kalau di hadapan ramai di pasar. Sebab biasa ni kalau di pasar ni memang orang kecek derah. Hak dia beli, hak dia jual pun kalau tak derah tu orang tak dengar. Lah ni tak apa dia guna tu, apa dia panggil tu? Apa dia panggil tu? 3.10 pagi pas malam. Dulu dia guna suara asal. Hila dah bagi tak? Hila tu dengan hila tu kan. Hak jual awang guna bateri tu lah. Dia tok situ gak, dia relax, nanti orang mari beli. Kalau dulu dia guna suara original. Tapi tahan suara ni ingat kalau hak di orang kecai hak dulu, no. Kita pergi beli siapa akhir kawan tu duk jual buah 3.10. Siapa kita klik. Memang dia kena derah lah. Kalau suara selu tak jadi ke tu. Nak ayat Nabi kalau duduk kedai dia tidak jadi gitu, tidak jenis gitu. Tak sesuai. Tapi orang lain tu sesuai lah hak jual tu. Kalau main 3.10 pore demai tu tak agak jual lagu tu. Nabi ni tidak gitu sifat dia. Bahkan dalam setengah riwayat kata Nabi dulu pun tidak gitu. Makna sifat biasa. Nabi dia tidak kecek derah. Tu ada nak ayat ni. Di sini disebut, dan itu bukan saja sifat dan perangai Nabi kita. Malah itulah sifat dan perangai Nabi-Nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang bijaksana dan cendekiawan di setiap zaman juga memang mengajar masyarakat supaya beradab dan beretika dalam kehidupan itu. Jadi apabila bercakap maka hendaklah dengan suara yang rendah dan lembut. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan adab kepada anaknya seperti yang dirakamkan dalam Quran, surah Luqman ayat 19. Waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Jalan pun kena langkah molek biar beradab. Juga rendahkanlah suaramu semasa bercakap. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Tengok cara Quran dia nak ayatnya suara derah tu bukan suara orang kat situ tu. Suara keldai. Hema tu jenis kecek derah gitu. Ada sahabat Nabi ke Qais misalnya, itu antara kecek derah. Dia tak boleh nak ejah dia pun ngejah suara dia tu rasa. Bila turun ayat supaya bercakap jangan bercakap kuat dengan Nabi turun ayat tu. Mana bila bercakap dengan Nabi jangan supaya kita bercakap dengan gugu kita tu. Perlahan hormat ke Nabi tu. Qais ni jadi takut. Dia takut sebab suara dia memang derah. Dia kecek dengan siapa pun derah. Akhir sekali dia pergi masjid sudah maya klik lalu. Dan dia duduk pun tidak duduk di saf tamu dah. Lepas pada turun ayat tu. Duduk alik-alik tiang. Duduk lepas dia tak sendiri bertemu dengan Nabi. Takut dia kecek derah. Muka suara dia memang derah. Dia takut dia termasuk dalam ayat tu. Sebab orang bercakap derah dengan maksud tidak hormat dalam ayat tu maksudnya boleh menyebabkan hilang pahala. Kan dalam ayat tu sebut boleh menyebabkan hilang pahala berkecek derah dengan Nabi. Sebab tu setengah ulama kata dalam keadaan Nabi tak ada, kita kena hormat hadis-hadis Nabi. Jangan kita berkasar bila orang cerita hadis Nabi kita menunjukkan macam tidak terima hadis Nabi. Itu salah satu bentuk berkasar dengan Nabi. Walaupun di zaman kita boleh berlaku lagi. Sebab Nabi tu hadis dia tu lah. Hadis dia tu. Tu kena beringat tu. Jangan bila orang sebut hadis Nabi tak berlagu angin dengan kita marah. Kita niatnya marah ke ustaz tu, padahal ustaz tu sebut hadis Nabi. Jadi perkara-perkara gini hadis-hadis tak kena beringat, kena berhati-hati. Kadang-kadang kita boleh terlepas pandang. Misalnya anda tengok dalam internet tu ada seorang ustaz tu, dua orang ustaz. Ada seorang tu dia tak tangis sini kan dia kata. Dia kata tu macam Batman, dia tak ingat ada. Padahal tak ada hadis tu. Ada hadis. Begitu juga ada ketika tahiyat dia musing tangan tak ada hadis juga. Dia kata bagli baru makan tokat Ali. Padahal tu hadis Nabi tu. Kejut anda tengok kata berat ustaz ni. Kalau tu hadis Nabi waktu dia nak marah ke ustaz tu dia terlupa dah tu hadis Nabi. Setengah ulama kata itu termasuk dalam biadab dengan Nabi selepas Nabi wafat. Hormat pada hadis Nabi. Kita tak setuju pada orang tu hal lain. Tapi bila hadis tu dia sebut tu hadis sahih, kita jangan berhati-hati. Tapi bagi anak ustaz ni jahil ni. Dia tak tahu tu hadis Nabi. Dia tak tahu. Kok pelik ni sebut baik meng tu.
Kita pun makan Batman Islam kalau gitu. No. Jadi tak boleh ada. Banyak kalau kita tengok dalam sejarah ulama ada setengah-setengah tu. Ada setengah riwayat sebut tak silap anak Abu Yusuf tu. Tak silap. Dia cerita tentang Nabi suka makan labu air. Sebab memang dalam hadis antara sayur lah jadi favourite Nabi lah, kegemaran Nabi sayur air. Dia pun cerita lah. Tiba-tiba anak dia kata saya tak suka. Kata dia tumbuk anak dia kena dah dia. Dia ada riwayat kata dia tak kecek sampai mati dengan anak dia. Dia kata aku duk cerita tentang Nabi ni. Nabi suka, kegemaran Nabi labu air ni. Mu kata tak suka. Mu tak suka, tak saya sebut lah masa ni sebab aku duk cerita tentang Nabi. Anak dia bukan bermaksud nak canggah Nabi, nak ayat dia tak suka. Tetapi bagi Abu Yusuf, dia kata perbuatan anak dia tu seolah-olah menyalahi Nabi dalam keadaan zahir. Dia tidak persoalkan niat anak dia tu. Tapi bila duk cakap hadis Nabi tak seduk ayat lah mu tak suka sebab aku cerita Nabi suka. Tu nak ayatnya ulama kita dulu beradab dengan Nabi. Beradab dengan Nabi. Supaya juga ulama kata kalau kita nak, kalau masa kita mengajar, kita nak ayat makan binatang yang nampak kotor makan dia, cara dia makan tu kotor, tapi halal, tak usah sebutlah ayat kapung sebab Nabi makan ayat kapung. Siapa begitu ulama memberi peringatan, sebut serati ke itik ke. Sebab ayat kapung Nabi makan ke ayat kapung ni kan dok. Makan ikut si ayat kapung ni. Tolak tiapi dia tak makan. No, orang lain makan belaka. Jadi kalau nak buat contoh jangan buat tu. Apa sebab Nabi makan ayat kapung ke halal. Sebut itik ke serati. Setakat ini kita tak jumpa ada guru kita sebut masa ngaji tak ada disebut Nabi makan itik ke serati ke tak ada. Buat contoh tu lah. Ke serati ke ada lecah tu nampak seronok benar dia duduk lecah tu dok. Nah, serati. Kalau boleh masuk lecah nampak puas hati benar. Tak ada gamuk kita lecah tu. Tapi nak awal tu, tapi halal tu. Anak kadang-kadang nak sembelih serati tu kita basuh dulu. Mandi dulu. Kotor terlanjur, tapi halal. Tuk gum tisah Kelata cuci tupa kan dia. Cuci tupa dah. Tupa tu lepeh pula. Tupa cuci dia. Tupa ni kalau kita baca dalam artikel lah tentang tupa ni tak. Buah jatuh dia tak ambil dia sebab kira kotor. Dia makan buah tu dia ambil di pohon tu. Lepas tu dia duduk pegang 12 tangan. Beradak sungguh nampak tu. Lepas tu nampak gerak mulut dia sebelum dia makan. Tahu dia baca berapa dah. Tuk guru sebut lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i haram tak boleh makan tupa. Patu tupa ni berapa jenis hok kata tak boleh makan mana tu dia perbincangan lain pula. Anak sebut begitu tu nak ayatnya bahawa ulama sebut beradab dengan Nabi ni bukan semasa dia hidup saja, tidak. Semasa dia telah wafat zaman kita pun salah satu kita jaga beradab dengan Nabi semasa kita baca hadis atau semasa dibacakan hadis kena jaga. Sebab telah guru ana sebut dan sebenarnya ada sebut dalam kitab pun. Kalau masa orang baca Quran kita tak boleh kecek, begitulah juga hadis Nabi. Lepas tu masa nera tak apa. Nera tu tak apa, tu tak boleh naik dah tu. Tapi masa tak boleh kecek kecuali keperluan lah. Mana kecek semasa orang baca Quran. Sehingga terganggu orang baca Quran pun selalu dah duduk kecek masa tu misalnya. Sebagai contoh. Begitu juga hadis Nabi. Itu disebut oleh ulama. Baik. Jadi dalam surah Luqman ni ayat 19 ni disebut bagaimana Luqmanul Hakim nasihat anak dia. Antara butiran nasihat itu 3 perkara disebut dalam hadis. Yang pertama kalau jalan tu jalan molek. Ni anak jantan dia ni hadis sebut ni anak jantan dia. Waqsid fi masyrika. Tu anak jantan dia. Dan bila bercakap janganlah cakap tu dengan suara yang kuat. Biar cukup orang dengar cukup lah. Kecuali nak panggil orang jauh tu tak ada arah lah tu. Yang ketiga tu 2 perkara tu. 2 perkara disebut tu. Yang ketiga tu disebut bahawa jenis kecek derah tu pasal suara hema tu lagu tu bukan suara orang tu binatang sesuai lah gitu. Baik, tak apalah. Jadi kalau kita tengok perbincangan ni setakat ni nampak tak lih kecek derah tu. Tak lih kecek derah. Baik.
Hadis yang akan disebutkan nanti, iaitu hadis ke-60 yang kita baca sani, menghilangkan kekeliruan tadi. Kerana hadis yang ke-60 mengemukakan contoh bahawa Nabi SAW sendiri yang menguatkan suaranya untuk mengajar para sahabat tentang perkara yang penting dan perlu diberikan peringatan serta penekanan yang lebih. Sekaligus ia memberikan panduan kepada umat Islam tentang keutamaan ilmu dan keelokan menguatkan suara pada tempat yang sepatut. Dan diperlukan begitu pada tempat tu. Bolehlah. Siapa orang ni macam tepi. Sebenarnya sahabat apa ni yang kejut dia, "Wano Nabi gini mu?" Kalau kita tengok pada lafaz Nabi tu memang sesuai lah. Wailul lil aqabi minan nar. Mana Nabi sebut tu celaka, dia ancam dengan api neraka. Masuk neraka orang tidak basuh tumit dia dengan sempurna masa ambil wudu. Makna sesuai tu. Peringatan tu. Walaupun nampak suara tegah pun sebab perlu tu. Bila tak sah wudu semaya pun tak jadi. Dia berat waktu berat tu. Kesan daripada tak cermat ambil wudu semaya pun tak jadi. Maknanya wudu ni wudu yang menjadi syarat sah. Sebab ulama kata kalau basuh kaki tu lebih-lebih kurang pun tak apa kalau dia panggil tajdidul wudu. Kita ada dah wudu. Cuma kita nak ambil sekali lagi wudu duk berasa lama tu, dia menejel tapi ingat lagi wudu ada kita nak ambil. Tu tak apa. Dia panggil wudu ringan. Takhfiful wudu dia panggil dalam istilah. Tu lain. Ni tak ni. Wudu ni hak menjadi syarat untuk sah semaya. Tak ada wudu, tak jadi wudu ni, semaya pun tak jadi. Patutlah dengar suara kuat pun. Itu maksudnya. Dari sudut yang lain pula, boleh juga dikatakan bahawa Imam Bukhari ingin memberitahu pembacanya tentang perkara kedua yang perlu diketahui setelah ilmu tentang keimanan, iaitu ilmu berkenaan dengan ibadat. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Nabi ini adalah ilmu berkaitan dengan ibadat. Wuduk ni ibadat besar. Ibadat besar, bukan ibadat kecil. Ambil molek wuduk ni. Jangan ikut perasaan gitu, tidak. Kena ikut ilmu. Hadis yang dibawakan di bawah bab yang ketiga ini menceritakan tentang kepentingan wuduk yang menjadi syarat sah bagi ibadat yang paling utama dan sentiasa dilakukan setiap hari di sepanjang hayat, iaitu salat 5 waktu hak fardu tu. Jadi tajuk bab kemudian pula menceritakan tentang disiplin yang lain dalam penyampaian ilmu yang tidak kurang juga pentingnya. Ia berkaitan dengan kesahihan sumber ilmu dan cara meriwayatkan. Kalau kita tengok dalam bab yang keempat, cuba tengok muka surat berapa tu? Bab yang keempat ni. Muka surat 24, cuba tengok. Ni bab yang keempat ni dia bicara tentang ilmu, tentang proses penerimaan dan penyampaian ilmu, disiplin dalam penyampaian ilmu. Hak ni. Hak ni banyak kita belajar ni, dalam banyak yang kita akan belajar dalam bab yang keempat muka surat 24 ni. Bagaimana bila kita nak menyampaikan ilmu tu, bagaimana cara mukaddimah kita bercakap tu. Kan sebelum ni kan ana sudah acak kali beri penekanan. Kalau maklumat yang kita nak sampai tu tak jelas, kita kena sebut dengan bahasa yang menunjukkan tak jelas. Sehingga ana setakat yang ana ingatnya gini, kalau salah boleh cuba tanya orang lain lah pula. Kalau rasa tak itu, setakat ana ingatnya begini, kita royak. Tu kalau kita tak ingat molek, kita adalah tak ingat satu. Tapi kalau kita ingat dengan molek, kita kata, oh ni memang saya dengar sendiri ni. Saya ingat benar. Telinga anda dengar sendiri. Tu kita guna bahasa gitulah. Tu kalau kita yakin. Kalau kita tak ingat molek, kita puas-puas maklumat yang kita nak sapa, tiba-tiba kita kata, oh ni ana ingat molek ni. Ana dengar dengan telinga ana sendiri. Jauhi lagi. Masa terngiang-ngiang lagi di telinga. Ni pelawak ni. Termasuk bab bohong. Dia tak ingat molek. Jadi orang dengar yakinlah maklumat dia, sedangkan maklumat dia tu rapuh, tu rakikah. Rapuh. Sebab apa? Dia pun tidak ingat molek. Sebab tu kalau kita tak ingat molek ataupun kita tak yakin, kena sebut dengan bahasa yang tidak yakin. Cuba tanyalah orang lain pula. Cuma setakat anda ingat, begini. Itu cara dia. Tu dia bincang dalam bab yang keempat. Tu disiplin dia. Bahaya dia tidak. Kita mengajar orang tanya, jawab semacam. Tak ada yang tak jawab. Kadang-kadang dia jawab tu tidak jawab apa pun. Fitnah dia jawab tu. Tu lagi lah berat lah. Sebab itulah tu kita belajar dalam bab yang keempat. Baik.
Jadi tajuk bab kemudian tu maksudnya tajuk bab yang keempat, mencerita kepada disiplin yang lain dalam penyampaian ilmu yang tidak kurang juga pentingnya. Ia berkaitan dengan kesahihan sumber ilmu dan cara riwayat. Jadi bahasa yang kita gunakan semasa menyampaikan maklumat, dia kena ada isyarat. Kita sampaikan hak kita yakin ke? Maklumat tu maklumat kita dengar sendiri ke? Atau maklumat tu daripada orang lain ke? Dia kena jelas. Sebab tu dalam wabi qala hadatsna wa qala akhbarana qala anba'ana, itu dia ada maksud dia tu. Sami'tu Rasulullah. Sebab tu hadis bukan sami'tu semua. Sami'tu makna dia dengar sendiri. Kalau dia dengar orang lain kata, dia tak akan kata sami'tu. Kadang-kadang orang jenis menipu ni, dia kata saya tengok, padahal orang lain royak. Dia guna saya tengok. Penipu lah tu. Mungkin maklumat tu betul, tapi cara tu, tu waktu kita bincang kemudian. Nak ayatnya hadirat dalam menakalkan maklumat ni, disiplin ketat dalam agama kita. Apa? Sebab maklumat ni dia membentuk pemikiran manusia. Manusia akan buat keputusan dengan maklumat. Bahkan semua diterima. Ulama sebut manusia berfikir ni dengan menggunakan maklumat. Sebab tu kalau maklumat salah, natijah yang dibuat tak akan salah. Baik. Dalam syarah tarajim abwab Bukhari yang ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dihlawi, Syah Waliullah Ad-Dihlawi ni dia ada buat apa ni kita kata syarah kepada tajuk-tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Dia tulis begini. Ni berkenaan dengan tajuk yang keberapa? Yang kedua ni, tajuk yang ketiga ni, Tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini, yang ketiga ni, ialah kerana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis adalah laisa bisakhab. Nabi ni tidak suka, tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi tabiat Nabi berteriak dan bertempik di khalayak. Tidak gitu tabiat Nabi. Sedangkan dalam peristiwa tersebut dalam hadis 60 dalam bab yang keempat yang kita akan bincang selepas ni, menjelaskan jelas sebut tu bahawa Nabi berteriak dan bertempik di khalayak sahabat. Maka yang dinafikan dalam hadis ni dalam hadis ni, yang dinafikan di sini adalah berteriak dan bertempik dalam bermain dan bersukaria, bukan dalam menyampaikan ilmu dan hukum hakam. Tu kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Dia kata hak tak boleh tepik tu masa masa mengajar kalau perlu. Misalnya ada lekih Nabi, dia ajar sahabat supaya basuh kaki biar molek lah. Jangan buat dalam keadaan sambil lewa gitu. Itu penting tu sebab dia boleh menyebabkan tak sah semaya. Semaya nak ibadat paling besar. Kesal daripada mengabaikan hak tu, jadi hak lebih besar, jadi tak jadi. Hak tak boleh bertempik dalam hadis-hadis yang disebut tadi yang kita bincang dia. Hak tu dalam keadaan tidak ada keperluan. Misal masa duk main bersukaria, tepik lebih lah ni kita tengok. Hak ni kadang-kadang tak terkawal. Cuba tengok dalam internet. Kadang-kadang ada main sukai ataupun perempuan dalam keadaan duduk bersenam, kita kata senam aerobik kita kata dok. Allah, kejut kita dengar suara. Dengar pakai tudung. Sepuluh histeria kadang-kadang tu tepik. Tu tak boleh tu. Bukan perempuan saja, lelaki pun tak boleh gitu. Orang Islam ni dia ada cara hidup dia. Ni. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan dalam Abwa' wa Tarajim, ni Maulana Mahmudul Hasan dia buat juga syarah pada tajuk Imam Bukhari. Dia sebut, dia kata bercakap dengan suara yang luar biasa kuat dalam keadaan biasa, tu memang bukan perangai Nabi. Hak tu memang jelas bukan perangai Nabi tu. Dalam keadaan biasa pun kecek bertepik lagu tu, tu bukan perangai Nabi. Perbuatan itu bukan sahaja tidak sesuai dengan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, malah tidak sesuai juga digunakan dalam mengajar ilmu agama. Memang tak sesuai. Guna suara kuat masa mengajar tu memang tak boleh. Ana ingat lagi guru kita lah Maulana ni pernah dalam satu program sekolah lah, program Darul Kautsar, ada seorang pelajar tu sama batch dengan Ana lah. Dia jadi pengurusi majlis. Dia tekan suara tu kuat dah. Ana duk tepi pun kejut tu. Mana datuk ni Lurah ketemu guna suara dia jadi pengurusi majlis. Hak nak bercakap hari itunya Maulana, Ana duduk tepi dia. Ingat lagi Maulana kata, tak ni kecek dia lagu ni.
Derah telajak ni. Tak sesuai dengan hadis Nabi. Kita pun hatalah memang Syekh slow sikit suara tu. Jangan kuat sangat. Dia pun slow lepas dia tanya, kuat ke suara anak? Kata sakit telinga anak dengar tu. Tok Guru besar jangan kuat sangat. Tak perlu sini kuat dah ke masalah. Atas dasar Nabi tidak gitu. Itu pendidikan yang guru kita sampaikan berdasar pada hadis ni. Tambah-tambah lah ni kalau ada speaker pula kita dengar pembesar suara, lagilah tak perlu. Ni siapa tepik siapa kejut khabar dalam masjid, itu su'ul adab, buruk akhlak tu. Tak lihat gitu. Baik. Kata Mahmudul Hasan lagi, Syekh Maulana Mahmudul Hasan, bagaimanapun hadis bab ini menunjukkan keharusan. Hak cerita ni, hak kita dah bincang. Hak Nabi kata wailul lil aqabi minan nar ni. Hak ni menunjukkan keharusan mengangkat suara bila perlu. Malah di sini elok dalam keadaan ni. Sebut nak beri peringatan tegah pada sahabat. Apa sahabat ni penting sangat, betul. Sahabat ni perlu sangat, sebab sahabat ni lah yang menjadi cermin kepada umat kemudian. Kalau pada sahabat tu pun kita kata berlaku dah kepincangan dari segi amalan, mana lagi generasi yang kita nak jadikan contoh dalam kehidupan beragama kita. Sebab itulah para ulama mengatakan sahabat Nabi ni bukan sekadar Nabi jaga dia, Allah pun juga jaga dia. Dengan cara macam mana? Dia melahirkan tokoh-tokoh besar sahabat tu yang menjadi orang panggil guru pada sahabat-sahabat lain. Cuba tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau kita perhatikan betul lah ulama kata, bila Nabi tak ada, dia lah jadi peranan Nabi untuk betul sahabat. Bila sahabat tak kena, dia bertindak tegas pun Nabi. Tengok Nabi sebut ancam dengan neraka ni. Kalau kita nak kecek bahasa kita, mu tahu kau perbuatan tu masuk neraka tu, dengan suara yang begitu kuat. Kalau kita bahasa lain, tak erti, tak kajian. Kadang-kadang perlu derah gitu tu. Tu. Tapi janganlah kata kalau aku aja kau erti lama, jangan kata gitu. Jangan pula kata gitu, maknanya mu ni berat pada kera. Ada jenis tok guru jenis kecek gitu. Kita ilik kepala, tapi dia ni bisa. Hebat tu hebat, tapi dia adalah bahasa dia tu gitu. Kita peneng. Salah saya baca Quran. Ada tu. Dia kata nyamakan berapa benuk ni. Kita kata berat. Kok dia kata tu mau bawa sikit ada dia. Ada jenis tugu gitu. Tapi juga ngaji apa sebab dia pandai, dia hebat. Tugu kita pun iktiraf kepakaran dia lebat tajwid. Tugu kita molek lagi ngaji dengan dia. Tak secara lah bahasa dia tu. Kadang-kadang ada sebab tu Imam Syafi'i kata tuah anak murid kalau jumpa guru hak sabar. Hakiki lagu tu. Jadi di sini mengikut Maulana Mahmudul Hasan ni, sini tepat ni memang patut kena kecek deras puan Nabi. Adapun mengangkat suara kerana sombong dan keangkuhan atau kerana sikap tidak pedulikan orang, tak tengok dah orang ni siapa dia ada depan dia, tak kira dah, kecek dua sama, tak boleh gitu. Ana ada pengalaman ni jenis lagu ni. Dia ni orang panggil ustaz juga. Kita pernah jumpa sekali tu lepas tu taksir. Jumpa dengan dia kedai kopi, dia kecek orang kejut habis kedai, restoran. Siapa kita kata ke guru kita, anak ni ada kerja ni kena klik awal. Malu kita. Dia kecek darah habis ring. Tu. Dia macam bertepik pelik. Tak boleh lagu ni. Tu anak teringat sebut secara umum tak boleh. Omong-omong anak ni sekali tu ya kita dengar orang jenis lagu tu. Pelik sungguh. Anak kata apa jadi lagu ni. Luar biasa ni anak. Siapa kita lepas tu pergi dah tak saya jumpa dia. Kalau kedai lah, kalau tidak kedai boleh kira. Rupanya saing-saing dia seangkatan dia kata memang Ustaz Din ni kata. Bukan Ustaz Din, kita saing dia malah jumpa kedai dengan dia. Jumpa kedai malu kita. Hak lagu tu hak tak boleh ya. Kena jaga. Baik. Seterusnya penata kaki yang ke-23 tu berkenaan dengan Abdullah bin Amr. Hadis ni lah kita baca saat ni. Hadis yang ke-60 ni kita bincang minggu hadapan lah. Jadi nota kaki yang ke-21, 22 tu baca sendiri lah tu. Kita akan terus ambil nota kaki 23 sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.